dalam perkara itu. Jangan kita nak kata kita ikut sunnah Nabi kalau perjuangan kita tak sampai tahap nak mendekatkan hukum Allah Ta'ala dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam negara. Dalam dunia ni Islam itu mesti ditegakkan melalui perjuangan yang ada pada diri kita. Itu yang terbaik. Ada orang yang kata nak ikut sunnah Nabi ni cukuplah sekadar pakai serban, pakai jubah. Tak cukup. Cukuplah nak ikut sunnah Nabi ni pakai apa namanya, pakai serban, pakai jubah, simpan yang sikit. Cukup pada dah sunnah Nabi tu. Dah. Sunnah Nabi ni bukan sekadar itu. Sunnah Nabi sampai tahap saya sebut tadi sekali lagi mendirikan negara Islam sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Dengan itu hukum Allah Ta'ala boleh tertegak, boleh dilaksanakan dengan kuasa pemerintahan yang ada. Allahu Akbar. Baru ini kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bukan hanya makna simpan jangkau saja. Nabi bukan hanya pakai serban saja. Bahkan Rasulullah melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Ni Rasulullah, ni sunnah Nabi. Bagi kita kena mengaji itu, kena faham itu. Ada orang dia nak kata dia sayang kepada Rasulullah, dia akan buat majlis cinta Rasul. Allah, suka-suka majlis cinta Rasul. Salah ke Ustaz majlis cinta Rasul? Ada orang tanya saya. Tak salah. Majlis cinta Rasul satu program ataupun majlis yang sangat baik, ya, yang maknanya bagus kalau kita nak laksanakan, kalau kita nak anjurkan program tersebut. Kalau di sana ada kasidah pujian-pujian pada Rasulullah, ya, ada selawat-selawat pada Nabi. Yang salah ni tuan-tuan sekalian, ada orang dia nak kapori sayang kepada Nabi, dia hanya kasidah dan selawat saja, meninggalkan urusan-urusan perjuangan hal lain. Tengok orang buat maksiat, tak cari kepada mana nak maksiat, tak sampai sembuh lagi, tak sampai hidayah lagi, tak apalah. Kita ni betul diri kita dulu, kasidah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Kerana Rasulullah bukan hanya berselawat berzikir pada Allah. Di sana Rasulullah melaksanakan satu tugas sangat penting, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ni Nabi. Nabi buat amal ma'ruf, Nabi buat nahi munkar. Suruh orang buat baik, Nabi cegah kemungkaran. Nabi tengok ada kemungkaran berlaku dalam masyarakat, maka Nabi turun pada Nabi cegah. Dan sebagaimana disebut dalam hadis, marra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. 3 kali Nabi kata kalau tengok kemungkaran, ubahlah dia, cegahlah dia dengan tangan, yakni kuasa yang ada. Maka Rasulullah bukan hanya sekadar selawat saja. Kerana orang yang qasidah dan selawat semata-mata meninggalkan urusan-urusan perjuangan hal lain, tidak dikira lagi dia sayang dan cinta pada Rasulullah. Tak tercapai maksud dia buat majlis cinta Rasul. Dan itu dengan selawat lagi qasidah saja. Tapi orang zina tak tanya, you know, dan acak buat Seri rampai berselawat. Waduh. Tiba-tiba 2-3 bulan lepas ada pula Oktober Fest, pesta minuman kau. Dapat dia nak selawat hari itu. Maknanya kalau Rasulullah masih hidup dalam dunia kita hari ini, dia pada zaman kita hari ini, Rasulullah tengok, oh bagusnya ada orang buat majlis selawat padaku, bagus sungguh, madad ya Rasulullah, madad. Dia suka Nabi bila tengok orang buat majlis selawat pada Rasulullah, dia tiba-tiba Rasulullah tengok pula ada pula majlis pesta tu. Dah ke mana pula? Tak diselawat aku di pesta tu pula. Datang 2-3 hari, mari pula konsert Mariah Carey. Oh apa? Konsert Mariah Carey, kalau mari ahli Gusti, nama dia ahli Gusti yang mari dulu. Saya ingat kan? Rekod tadi. Saya ingat. John Cena. Aku ingat. Mari John Cena rekod, Big Show rekod. Dua orang lagi mari melawat negara kita, tak tahulah nawak dia. Barangkali nak dari qasidah pun tak tahu. Dia qasidah saja tidak mencegah kemungkaran. Ini satu pahaman sekular. Tak boleh. Kerana apa yang dikira oleh Nabi mencegah kemungkaran tersebut.
Itu yang lebih baik. Dah ni dah orang minum agak dengan bagi apa? Ya hanana ya hanana ya hanana. Allah tu kesana kalau itu. Apa yang lewat malam kalau itu. Orang hak bermaksiat pada Allah Taala dan digerti hari ya. Fakta menunjukkan bahawa lebih 10,000 orang satu malam berzina di Gerti Highland. Allah Akbar. Ada pula pusat kasino, pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Siapa dia nak layan? Macam mana nak cakap kemungkaran tersebut? Pusat kasino, pusat judi ni satu kemungkaran yang mesti dicegah, yang mesti diubah dia ni. Macam mana nak buat? Cukup hanya sekadar selawat. Kita pergi maknanya Gerti Highland, duduk depan pintu pusat kasino. Ya, panggil pergi orang pergi sudah nampai. Ya, pergi selawat ramai-ramai depan tu. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fa bidunya maka tak tercegah kemungkaran tersebut hanya sekadar selawat, hanya sekadar qasidah puji Nabi. Macam mana nak cegah kemungkaran tersebut? Tak dapat tidak melainkan kita kena ada puasa. Kalau kita orang kampung pergi 2-3 orang naik kereta hilang, naik atas bukit keting, tutup pusat kasino, tutup. Nak layan ni tak ada bopong aku lah. Pasal apa? Kita tak ada jawatan, kita tak ada kuasa. Maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW nak menegakkan syariat Allah Ta'ala di Madinah, Nabi pegang kuasa. Nabi pegang kuasa. Nabi dah pergi di Madinah, beriman pada Allah, jangan zina, buat hukum duduk, buat hukum kisah. Tak ada orang layan Nabi, sebab Nabi bukan siapa-siapa pun. Maka Rasulullah mendirikan kerajaan Islam. Itulah sunnah yang terbesar kalau kita kata kita sayang kepada Nabi SAW. Kita kena jelas dia. Itulah apa erti kita menjadi orang Islam. Artinya kita beramal sungguh-sungguh dengan cara hidup Islam. Kita menjadikan Islam sebagai hukum yang tertinggi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, negara kita, bahkan dunia ini mesti ditakbir dengan Islam. Ni apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tujuan utama penciptaan manusia di antaranya itulah inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak buat atas dunia ni khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah artinya orang yang mengganti. Mengganti dia disebut, ditafsirkan oleh para ulama. Makna khalifah iaitulah niyabatun 'anil nubuwwah fi iqamati din wa siyasatud dunya. Iaitulah dia menggantikan tugas-tugas kenabian dalam mendirikan agama Islam, dalam menegakkan Islam dan mentadbir dunia itu dengan Islam, dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas disebut secara qat'i di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu makna khalifah. Artinya Allah Ta'ala suruh kita tegak Islam. Allah Ta'ala buat manusia, cipta manusia illa liya'budun satu. Ya. Nak suruh jadi hamba pada Allah. Yang kedua, nak suruh kita ni menegakkan Islam, dirikan Islam, laksana Islam di mana tempat kita berada di atas muka bumi. Ada di Morocco, Islam mesti ditegakkan di Morocco. Ada di Syria, Islam mesti ditegakkan di Syria. Amerika mesti menegakkan Islam di Amerika. Malaysia mesti laksana Islam di Malaysia. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Baru ada erti kita menjadi orang Islam. Waktu nikmat Islam, kalau nikmat iman, Allahu Akbar. Segala benda ini tidak akan terjadi tuan-tuan sekalian, melainkan dengan adanya keimanan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kepada kita masih.
Iman atas sekalian nak ketambah, kita kena jaga betul-betul bila kita dah dapat kemanisan iman tersebut. Bukan semua orang yang bila Allah Ta'ala bagi dia nikmat Islam, dia dapat iman tersebut lagi. Bukan semua. Bahkan orang yang ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cukup kuat, yang sangat hebat, maka mereka dapat melaksanakan Islam, mengamalkan Islam, hidup dengan cara hidup Islam dengan panduan daripada iman yang Allah Ta'ala bagi. Batu kita tuan-tuan sekalian, nak kata kita beriman ni bukan senang. Ya, orang yang beriman ni Allah Ta'ala pasti akan uji dia. Orang beriman ni kita kena faham, Allah pasti akan uji dia. Kalau kita nak kata kita beriman, benda ujian kita dapat. Dia ujian yang paling banyak dapat para Nabi, para Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihi. Dia semakin hebat iman seseorang, maka semakin hebat ujian yang Allah Ta'ala akan hadapkan pada dia. Ya. Tengok Nabi iman cukup hebat tuan. Sebab itu Allah Ta'ala uji Nabi dengan pelbagai ujian. Nak tengok melalui ujian tersebut Nabi ni kufur kepada Allah ataupun Nabi bagi bertambah imannya pada Allah. Disebut juga oleh Allah Ta'ala Al-Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala, adakah kamu boleh mendabik dada mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ujian yang berkali-kali Allah Ta'ala bagi itu, maka Allah Ta'ala dapat tahu barang siapa dalam kalangan mereka yang benar imannya pada Allah, barang siapa dalam kalangan mereka yang dusta imannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah uji Nabi dengan ujian sangat hebat mengikut tingkatan keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Bagaimana Nabi kita tengok di Taif. Nabi kita Taif tuan-tuan sekalian nak bawa Islam, nak bawa kebenaran. Tiba-tiba orang lepas Nabi ni dengan najis, dengan apa nama najis yang sangat kotor, dan digelorkan Nabi itu sebagai orang gila. Nabi dia kata gila. Allah Akbar, besar ya tuan-tuan sekalian. Ya. Itu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS hebat imannya pada Allah, lalu Allah uji nak neraka. Masa itu kerajaan yang sangat zalim tak suka kepada Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim ini nak menyampaikan agama Allah, nak jadikan kerajaan tersebut diperintah ataupun memerintah mengikut cara Islam, Quran dan hadis Nabi SAW, ataupun nak ikut apa nama ni agama Allah, memerintah kerajaan Namrud pada masa itu dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tetapi kerajaan Namrud pada masa itu zalim, dia tak suka kepada ajaran ini dan dia tak melaksanakan ajaran ini, maka dibakar Nabi Ibrahim AS. Bakar tuan-tuan sekalian. Nak bakar itu api yang sangat besar, yang sangat marah. Ya, api besar. Kita lah api besar ni tuan-tuan sekalian. Duduk sini kalau bakar ni api besar, sini dah terasa panas. Ya, api di mana? Dah usah kata api besar, api kecil mana? Balik rumah orang, ambil lighter. Ambil lighter letak kat bini. Jangan lama, semenek dah. Tengok kan dia lampu dah. Angin dia. Ni dah macam jeruk tepung je ni. Jadi Nabi Ibrahim dibakar oleh raja Namrud yang sangat jahat. Lalu ini ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi Ibrahim, nak uji imannya pada Allah. Mari malaikat nak tolong Nabi Ibrahim. Nak waktu hujan yang sangat lebat, supaya terpadam tu hati tu nak tolong Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim dah payah. Dah payah dulu. Ya. Tak ada perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Ibrahim alaihissalam melainkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Keluar mulut dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sahaja sebaik-baik pelindung, dan hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Cukuplah bagi aku ni Allah sahaja pelindung tu. Allah hebat. Nabi Ibrahim AS.
Patut hebat imannya pada Allah. Makin diuji, makin bertambah keimanan. Itu tujuan Allah Ta'ala uji itu. Ya. Bila garabah kan? Ya, bila ni kalau kita kenal, ialah kita masuk surah bila garabah dengan berikan. Diuji oleh Allah Ta'ala batu besar memanggil Pak tadi. Batu besar kalau kita cek, ya batu besar. Ya, supaya dia meninggalkan Islam, supaya dia mengucapkan kata-kata kufur. Lalu tak keluar daripada mulut bila garabah menaikkan kalimah la ilaha illallah ahadu ahad samad.